ada. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah Menteri Kesihatan akan jawab tentang isu ini? Ataupun adakah doktor-doktor masih akan disiasat? Itu soalannya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya memberikan penerangan Menteri berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang semua sedia maklum, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK telah bermula pada 24 Februari 2021. Walaupun PIK secara rasminya bermula pada tarikh tersebut, namun pelbagai persediaan serta tindakan telah dilaksanakan lebih awal, terutamanya melibatkan proses rundingan dan perolehan vaksin COVID-19 yang digunakan di bawah PIK. Secara kronologinya, kerajaan menerusi 3 buah kementerian, iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, telah membentuk satu pendekatan diplomasi sains pada 21 April 2020, iaitu tidak lama selepas Malaysia diserang wabak COVID-19, bagi membolehkan tindakan proaktif dalam mendapatkan kerjasama antarabangsa untuk bekalan PPE, perubatan dan vaksin. Menerusi pendekatan diplomasi sains ini, kerajaan telah mengadakan pelbagai rundingan, sama ada bersama negara luar maupun dengan syarikat pembuat vaksin di seluruh dunia. Pada ketika pendekatan ini dimulakan, kesemua vaksin COVID-19 masih lagi di peringkat kajian dan kebanyakannya belum lagi memulakan apa-apa ujian klinikal ke atas manusia. Susulan daripada pelbagai siri rundingan bersama negara dan syarikat pengeluar vaksin, Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 Oktober 2020 telah bersetuju dengan penubuhan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV yang dianggotai oleh pelbagai kementerian dan agensi untuk memastikan bekalan vaksin COVID-19 diperoleh dengan segera, selamat dan sempurna dan dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. JKJAV akan memainkan peranan penting sebagai jawatankuasa induk dalam merancang, melaksana dan memantau keseluruhan termasuklah dalam membentuk polisi dan dasar vaksinasi COVID-19, memberikan syur tentang jenis vaksin, keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin, dan pemantauan kesan vaksin yang akan digunakan di bawah PIK serta implikasi kewangan dan perolehan PIK. Seterusnya pada 23 Disember, Mesyuarat Jemaah Menteri telah mengambil maklum berkenaan pelan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah dibangunkan Kementerian Kesihatan sebagai persediaan awal bagi memastikan pengagihan vaksin COVID-19 kepada rakyat berjalan lancar apabila bekalan vaksin mula sampai pada suku pertama tahun 2021. Pada 20 Januari 2021 pula, Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju supaya Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menguruskan pelaksanaan pelan ini dari aspek bukan perkhidmatan kesihatan, khususnya dalam isu-isu berkaitan logistik, penyelarasan dengan negeri-negeri dan agensi-agensi kerajaan, manakala Kementerian Kesihatan pula akan terus memberi tumpuan kepada hal-hal menangani penularan pandemik COVID-19. Keputusan ini adalah selaras dengan Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 Perenggan 6 dalam kurungan 1 di bawah tajuk Arahan untuk Rawatan Imunisasi, Pengasingan Pemerhatian atau Pengawasan dan Perenggan 11 dalam kurungan A di bawah tajuk Kuasa Eksekutif dan Perundangan bagi Tempoh Darurat Berkuat Kuasa. Mesyuarat Jemaah Menteri juga pada 3 Februari 2021 telah bersetuju supaya sebuah pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 atau dengan izin COVID-19 Immunization Task Force CITF ditubuhkan bagi memastikan kelancaran pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. CITF ini dipengerusikan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bertindak selaku Menteri Penyelaras PIK. Penubuhan CITF ini turut diumumkan dalam Perutusan Khas Perdana Menteri pada 4 Februari 2021. Tujuan penubuhan CITF adalah untuk menangani pandemik wabak COVID-19
melalui inisiatif imunisasi seluruh masyarakat di dalam negara yang seterusnya mempercepatkan pemulihan ekonomi negara serta mengkoordinasi persekutuan dan negeri serta memberikan perkhidmatan sokongan kepada pelan PIK. CITF diketuai secara bersama oleh 2 orang pengarah pengurusan projek iaitu Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan dan Timbalan Panglima Tentera Darat. Tuan Yang di-Pertua, susulan daripada rundingan yang telah dijalankan bersama negara dan syarikat pengeluar vaksin serta selepas dibawa kepada pertimbangan JKJAV dan Mesyuarat Jemaah Menteri, kerajaan mula menandatangani perjanjian perolehan vaksin pada bulan November 2020. Perjanjian pertama yang telah ditandatangani adalah penyertaan Malaysia ke dalam fasiliti COVAX di bawah kelolaan Global Alliance for Vaccines and Immunization Gavi, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation CEPI dan Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO. Menerusi COVAX, setiap negara peserta mendapat jaminan bekalan vaksin antara 10 hingga 50% populasi negara. Menerusi penyertaan Malaysia ke dalam fasiliti COVAX, kerajaan sehingga kini telah bersetuju untuk memperolehi vaksin AstraZeneca, Janssen iaitu Johnson & Johnson serta Novavax daripada kemudahan COVAX ini. Kerajaan juga telah menandatangani perjanjian perolehan bersama Pfizer BioNTech bagi vaksin jenama Comirnaty. Bagi perjanjian pertama yang ditandatangani pada 24 November 2020 oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, jumlah dos vaksin yang diperolehi menerusi syarikat Pfizer adalah sebanyak 20% populasi negara. Walau bagaimanapun jumlah ini telah ditambah menerusi 2 perjanjian tambahan ataupun amended agreement yang ditandatangani pada 22 Mac 2021 dan 19 Mei 2021 menjadikan jumlah terkini bekalan vaksin Pfizer yang dibeli adalah bersamaan 70% populasi negara Malaysia. Seterusnya pada 21 Disember 2020 pula, kerajaan telah menandatangani perjanjian pembelian vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca sebanyak 10% populasi negara. Penjelasan tadi, AstraZeneca melalui fasiliti COVAX lain daripada perolehan ini iaitu perolehan secara langsung daripada syarikat AstraZeneca. Kerajaan juga pada 26 Januari telah memeterai perjanjian pembelian vaksin keluaran Sinovac dan juga Gamaleya daripada negara Rusia serta pada 29 Januari bagi vaksin CanSino. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani ini, jumlah vaksin yang terdapat di dalam portfolio vaksin COVID-19 Malaysia adalah sebanyak 8 jenis daripada 6 pembekal serta mencukupi bagi 130.3% populasi negara Malaysia. Pecahan portfolio vaksin akan saya sentuh kemudian. Selain daripada jumlah yang dinyatakan ini, kerajaan juga sedang meneruskan rundingan bersama syarikat pembekal vaksin bagi memastikan bekalan vaksin Malaysia mempunyai jumlah penimbal sekiranya terdapat gangguan bekalan ataupun penghantaran daripada mana-mana syarikat pembekal vaksin yang terganggu. Ini termasuklah tambahan bekalan vaksin Sinovac sebanyak 3 juta dos yang ketika ini sedang dimuktamadkan. Lebihan pembelian melebihi 100% keseluruhan populasi Malaysia ini adalah sebagai simpanan penimbal ataupun stockpile dalam keadaan kecemasan bagi kumpulan masyarakat yang tercicir daripada statistik seperti warga negara asing yang tiada dokumen dan juga keperluan pemberian vaksinasi kepada golongan kanak-kanak yang buat masa ini belum dilaksanakan ataupun keperluan booster shot yang ketika ini masih di peringkat kajian pelaksanaan dan keperluannya oleh panel pakar di bawah JKJAV. Tuan Yang di-Pertua, vaksin COVID-19 merupakan dengan izin highly regulated product
serta tertakluk kepada peruntukan undang-undang untuk dibawa masuk dan digunakan di Malaysia. Bagi maksud ini, setiap vaksin COVID-19 perlulah melepasi penilaian bahagian regulatory farmasi negara ataupun NPRA serta mendapat kelulusan pihak berkuasa kawalan dadah ataupun dengan izin Drug Control Authority DCA. Sebagaimana produk farmaseutical yang lain, setiap vaksin COVID-19 perlulah didaftarkan oleh sebuah syarikat farmaseutical tempatan sebagai pemegang pendaftaran produk ataupun product registration holder. Kesemua vaksin COVID-19 yang diluluskan penggunaannya diberikan kelulusan pendaftaran bersyarat, conditional registration. Pendaftaran bersyarat ini memerlukan syarikat pemegang pendaftaran tempatan ataupun local product registration holder untuk mengemukakan analisis data-data tambahan dan terkini secara rolling submission ataupun berkala untuk dinilai oleh pihak NPRA. Penilaian NPRA akan dibuat berdasarkan piawaian regulatory antarabangsa seperti yang digariskan oleh WHO dan the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use ataupun ICH. Aspek-aspek yang dinilai adalah seperti berikut. Pertama, quality, aspek pengawalan bahan mentah dan proses penghilangan agar produk mengikut spesifikasi. Kedua, keselamatan. Selain efektif dalam memberi perlindungan, vaksin mungkin memberi kesan-kesan sampingan lain. NPRA berperanan memastikan kebaikan produk yang diterima adalah melebihi risiko kesan sampingan yang diketahui. The benefits outweigh the risks. Dan yang ketiga, keberkesanan ataupun efficacy. Aspek penghasilan antibodi yang mencukupi bagi melawan jangkitan COVID-19. Atas keperluan mendesak bagi membolehkan pendaftaran vaksin COVID-19 dibuat secara segera tanpa mengabaikan aspek kualiti keselamatan dan keberkesanan, NPRA telah mengeluarkan direktif berkenaan pelaksanaan pendaftaran fast track bersyarat untuk produk farmaseutical semasa bencana yang merangkumi syarat-syarat berikut. Pertama, produk digunakan untuk penyakit serius dan mengancam nyawa serta berpotensi menyebabkan wabak epidemik dan pandemik. Kedua, produk sedia ada berdaftar belum berjaya membasmi penyakit ataupun mencegah wabak epidemik dan pandemik tersebut. Produk mestilah sekurang-kurangnya sedang menjalani kajian klinikal fasa 3 yang mempunyai data awal ataupun interim berkaitan keselamatan dan keberkesanan berdasarkan sekurang-kurangnya satu kajian klinikal fasa 3 yang telah dirancang dengan baik dan menunjukkan keselamatan dan keberkesanan produk farmaseutical yang jelas. Dan yang keempat, produk telah berdaftar ataupun diberi Emergency Use Authorization oleh Badan Regulatory Negara Pengeluar atau Badan Regulatory rujukan oleh PBKD, DCA atau WHO seperti FDA, MHRA UK dan European Medicines Agency. Selain itu, pendaftaran vaksin COVID-19 yang dibekalkan melalui fasiliti COVAX juga telah dipermudah cara menerusi mekanisme recognition berdasarkan WHO Emergency Use Listing. Menerusi mekanisme ini, pakej laporan dan dossier termasuklah pengemaskinian maklumat sesuatu vaksin akan diterima terus oleh NPRA daripada pihak WHO. Selain daripada keperluan product registration holder ataupun pemegang pendaftaran produk oleh syarikat farmaseutical tempatan, setiap kilang pengeluaran vaksin juga akan dinilai oleh NPRA sebelum kelulusan bersyarat diberikan. Pematuhan pihak penghilang vaksin terhadap keperluan amalan perkilangan baik ataupun Good Manufacturing Practice GMP merupakan kriteria utama dalam memastikan produk yang dihasilkan berkualiti mengikut piawaian di samping meminimumkan risiko yang mungkin wujud dalam aktiviti pengeluaran. Sebagai contoh, untuk AstraZeneca kita menerima daripada pelbagai kilang. Kilang di Jepun, kilang di Korea Selatan, kilang di Thailand. Setiap satu daripada kilang itu telah pun mendapat
kelulusan daripada NPRA selepas analisa kepatuhan kepada GMP dan sebagainya. Daripada 8 jenis vaksin COVID-19 yang terdapat dalam portfolio PIC, sebanyak 6 daripadanya telah melepasi penilaian NPRA dan mendapat kelulusan pendaftaran bersyarat daripada Drug Control Authority. Vaksin tersebut adalah bagi fasiliti COVAX, vaksin AstraZeneca, 2 April 2021 tarikh kelulusan. Bagi vaksin Johnson & Johnson melalui COVAX, 15 Jun 2021. Bagi vaksin Comirnaty ataupun Pfizer, 8 Januari 2021. Bagi vaksin CoronaVac daripada Sinovac, 2 Mac 2021. Bagi vaksin AstraZeneca secara langsung daripada AstraZeneca, 2 Mac 2021. Dan bagi vaksin Convidecia daripada CanSino, 15 Jun 2021. Vaksin Sputnik V keluaran Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology Russia ketika ini masih sedang melalui proses penilaian NPRA. Manakala bagi vaksin Novavax yang ditawarkan pembeliannya melalui fasiliti COVAX masih belum mendapat kelulusan emergency use listing oleh WHO. Selain daripada vaksin di dalam portfolio PIC, terdapat 2 lagi jenis vaksin COVID-19 yang turut telah mendapat kelulusan bersyarat oleh Drug Control Authority ataupun DCA. Vaksin-vaksin tersebut adalah vaksin Covilo keluaran Sinopharm di mana pemegang pendaftaran tempatan adalah Duo Pharma Sdn Bhd, tarikh kelulusan 16 Julai, dan vaksin Janssen daripada Johnson & Johnson secara langsung pada 16 Julai tarikh yang sama. Walaupun vaksin ini tidak berada dalam portfolio PIC, pendaftaran bersyarat ini akan membolehkan vaksin-vaksin ini digunakan di Malaysia sekiranya keadaan memerlukan menerusi perolehan kerajaan ataupun dijual bagi pasaran pihak swasta. Dalam memastikan vaksin COVID-19 sentiasa terjamin kualiti, keselamatan dan keberkesanannya, NPRA juga telah ataupun turut menjalankan aktiviti lot release bagi setiap kumpulan atau batch vaksin yang dihantar oleh pembekal. Ini adalah langkah quality assurance. Menerusi aktiviti lot release, suatu penilaian lot release protokol akan dijalankan yang mana pemegang pendaftaran produk tempatan perlu menghantar dokumen serta butiran untuk dinilai NPRA bagi memastikan ia sama seperti maklumat yang terdapat dalam dossier ketika permohonan pendaftaran dibuat. Aktiviti lot release juga berkendakkan pemeriksaan rangkaian sejuk ataupun cold chain inspection dijalankan di gudang produk atau fasiliti kesihatan yang menerima vaksin tersebut untuk memastikan tidak berlaku apa-apa kerosakan dalam perjalanan penghantaran vaksin. Dalam konteks penilaian dan kelulusan ini, ia bukan sahaja bagi vaksin yang akan dibawa masuk menerusi pembelian atau perolehan kerajaan, malah turut terpakai kepada mana-mana vaksin yang diterima menerusi sumbangan daripada negara lain maupun mana-mana pihak yang hendak membawa masuk vaksin untuk digunakan di negara ini. Justru mana-mana pihak yang sebelum ini telah menyatakan kesediaan untuk memberikan sumbangan vaksin, kita sangat alu-alukan. Malah akan cuba memudah cara proses. Tetapi mereka perlulah terlebih dahulu mengemukakan dokumen berkaitan kepada NPRA bagi membolehkan vaksin ini digunakan. Kerajaan tidak boleh dan tidak akan mengambil ringan dalam soal keselamatan dan keberkesanan memandangkan vaksin ini akan digunakan ke atas tubuh badan manusia serta melibatkan nyawa seseorang. Selain kawal selia vaksin, kerajaan dalam usaha meyakinkan orang ramai terhadap keberkesanan dan terutamanya keselamatan vaksin juga telah bersetuju untuk mewujudkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 kepada individu yang mendapat kesan sampingan yang serius setelah mendapat suntikan vaksin COVID-19 di bawah PIC, iaitu RM50,000 jika berlaku kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin COVID-19
yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital dan RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19. Untuk itu, kerajaan telah meluluskan dana permulaan sebanyak RM10 juta di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana negara yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bagi tujuan bayaran bantuan khas tersebut. Bantuan khas ini akan diberikan kepada penerima vaksin terkesan setelah dinilai dan ditentukan kesahihan kes oleh KKM yang boleh menunjukkan berlakunya causality antara vaksin dan juga kesan sampingan yang saya sebutkan tadi. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya izinkan saya untuk memberikan penerangan tentang pelaksanaan PIK yang telah secara rasminya bermula semenjak 24 Februari yang lalu apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin COVID-19 yang disusuli pula oleh Ketua Pengarah Kesihatan pada hari tersebut. Pelaksanaan PIK merangkumi rancangan yang komprehensif meliputi pra-pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang mengambil kira penyediaan fasiliti, koordinasi tenaga kerja, garis panduan, pemantauan, pelaporan dan infrastruktur sokongan bagi memastikan keseluruhan fasiliti yang selesa dan selamat untuk rakyat. Dengan izin, PIK is an unprecedented national exercise in scale, in importance and in complexity. Sebuah buku panduan bersifat dynamic ataupun living document dan dikemas kini dari masa ke semasa mengikut perkembangan terbaru juga telah dilancarkan pada 16 Februari yang dijadikan sebagai rujukan awam. Menerusi perancangan awal, sasaran PIK bagi mencapai sasaran 80% penduduk Malaysia menerima vaksin dijangka diselesaikan pada Februari 2022. Namun tempoh masa ini telah disingkatkan kepada Disember 2021 apabila mengambil kira keadaan penularan COVID-19 yang sangat membimbangkan untuk tempoh beberapa bulan ini. Dan garis masa ini diawalkan lagi dalam pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita berusaha selesai pada bulan Oktober nanti. Justru strategi pelaksanaan PIK meliputi 4 fasa utama mengikut keutamaan kumpulan sasaran selepas sasaran 80% populasi akan menerima vaksin. Fasa adalah seperti berikut. Fasa yang pertama, vaksin diberikan untuk melindungi petugas barisan hadapan di bawah Kementerian Kesihatan dan di luar Kementerian Kesihatan melibatkan anggaran seramai 500,000 orang. Fasa kedua, vaksin diberi bagi melindungi kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, individu yang mempunyai comorbidity dan juga OKU. Fasa 3, vaksin diberi kepada warga negara dan bukan warga negara berumur 18 tahun ke atas bagi mencapai sasaran populasi berjaya divaksinasi melibatkan anggaran seramai 14 juta orang. Dan fasa 4 yang sedang beroperasi sentiasa merupakan fasa kawalan wabak dan berlangsung sepanjang masa mengikut penilaian semasa yang akan saya sentuh nanti. Selain daripada sasaran jumlah penerima vaksin, prestasi PIK juga turut menjadi salah satu daripada nilai ambang yang ditetapkan bagi peralihan fasa-fasa pelan pemulihan negara. Nilai ambang yang ditetapkan adalah berdasarkan peratusan populasi dewasa 18 tahun ke atas yang telah menerima dos vaksin yang lengkap di setiap negeri. Nilai ambang yang ditetapkan bagi PIK adalah seperti berikut. Untuk beralih daripada fasa 1 ke 2, iaitu 10% penduduk dewasa menerima dos lengkap. Untuk beralih daripada fasa 2 ke fasa 3, 40% populasi dewasa menerima dos lengkap dan kita sasarkan pada akhir bulan Ogos hampir semua negeri akan dapat 40% populasi dewasa menerima dos yang lengkap.
Dan fasa ketiga kepada fasa yang keempat, 60% daripada penduduk dewasa negeri telah menerima dos yang lengkap. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana vaksin bagi penyakit lain di Malaysia, vaksin COVID-19 ketika ini juga adalah secara sukarela, voluntary dan tidak diwajibkan. Setiap individu perlu terlebih dahulu memberikan consent ataupun kebenaran sebelum suntikan vaksin COVID-19 diberikan kepada mereka. Bagi tujuan ini, pendaftaran vaksin COVID-19 kepada populasi awam telah dibuka secara rasminya pada 24 Februari yang lalu. Individu berumur 18 tahun ke bawah juga kini telah boleh mendaftar walaupun keputusan pemberian vaksin kepada golongan remaja ini secara massa masih sedang diperhalusi mengambil kira faktor kebaikan dan risiko. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan bagi memudahkan orang ramai membuat pendaftaran. Ini adalah termasuk menerusi MySejahtera, laman web, talian hotline, pendaftaran manual dan juga secara community outreach ataupun kaedah jangkau luar community outreach. Dalam hal ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat kerana telah membantu dalam proses pendaftaran penduduk di kawasan masing-masing. Mengambil kira permohonan saya semasa taklimat pelaksanaan PIK kepada semua ahli parlimen pada 22 Mac yang lepas. Selain daripada membantu pendaftaran, ramai dari kalangan ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil inisiatif menyediakan pengangkutan kepada penerima vaksin untuk ke pusat pemberian vaksin PPV. Ia juga membuktikan komitmen semua ahli-ahli yang berhormat dan solidariti secara bersama tanpa mengira fahaman politik. Sehingga hari Isnin 26 Julai 2021, seramai 20,134,971 orang telah mendaftar bagi tujuan PIK atau bersamaan 61.7% keseluruhan populasi Malaysia berjumlah 32.7 juta orang. Daripada jumlah ini, 18.8 juta orang merupakan individu dewasa berumur 18 tahun ke atas dan 1.28 juta merupakan individu di bawah umur 18 tahun. Jumlah populasi dewasa yang telah mendaftar adalah bersamaan 80.5% daripada keseluruhan populasi dewasa di Malaysia. Manakala bagi golongan warga emas berumur 60 tahun ke atas yang berjumlah keseluruhan 3.5 juta orang, sebanyak 89% telah mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 mereka. Berdasarkan statistik yang saya sebutkan, jelas sekali jumlah pendaftaran pada ketika ini adalah masih rendah berbanding sasaran PIK, iaitu sebanyak 80% daripada keseluruhan populasi yang perlu divaksin. Malah jika lihat statistik pendaftaran untuk beberapa negeri, peratusan pendaftaran adalah rendah berbanding nilai ambang yang ditetapkan di bawah program pemulihan negara untuk sesebuah negeri beralih daripada satu fasa ke fasa yang lain. Walau bagaimanapun, saya menyedari terdapat beberapa negeri yang mungkin menghadapi kekangan pendaftaran disebabkan keadaan geografi dan demografi yang berbeza-beza di kawasan-kawasan pendalaman, di kawasan-kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan yang mungkin susah untuk kita akses. Untuk itu beberapa strategi dan kaedah telah pun kita rancang dan dilaksanakan, yang mana saya akan jelaskan sebentar nanti. Ini dibuat bagi memastikan tiada sesiapa yang tertinggal daripada mendapatkan vaksinasi mereka, yang seterusnya akan membantu untuk memperluas capaian vaksin COVID-19 kepada penduduk Malaysia. Tuan dan Ketua, sebagai program imunisasi terbesar yang pernah dilaksanakan di negara kita,
Kejayaan PIK bergantung sepenuhnya terhadap keterlibatan oleh pelbagai pihak baik daripada kementerian dan agensi kerajaan, persekutuan dan negeri, pihak swasta, badan bukan kerajaan serta ahli masyarakat menerusi pendekatan whole of government dan whole of society. Dan ini termasuklah bagi pengoperasian PPV yang melibatkan petugas kesihatan dan bukan kesihatan. Sehingga 22 Julai yang lepas, terdapat 2,313 PPV daripada pelbagai jenis dan saiz kapasiti sedang beroperasi di seluruh negara. Antaranya PPV Mega, Tier 1, 5,000 ke atas kapasiti harian, 17. PPV Mega Tier 2, 3,000 ke 5,000 kapasiti harian, 16. PPV Awam, 300. PPV Institut Pengajian Tinggi 16, PPV Pandu Lalu 4, PPV Klinik Kesihatan 193, Special PPV di hospital-hospital kerajaan 124, PPV di klinik swasta, GP dan pakar swasta 1,443, PPV hospital swasta 121, PPV Ambulatory Care 19, dan PPV industri termasuk on-site PPV sebanyak 60. Jumlah PPV yang disebutkan ini adalah tidak termasuk PPV yang dibuka secara sementara melalui program jangkau luar atau menerusi unit bergerak yang telah dilaksanakan di banyak tempat dan di seluruh negara. Ada setengah tempat pedalaman ahli-ahli yang berhormat seperti pulau-pulau, kawasan pedalaman orang asli, kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak, kita buat PPV sementara saja, 1 or 2 days untuk kita selesaikan dos yang pertama. Dan ini tidak termasuk dalam PPV yang agak bersifat jangka masa panjang yang saya telah umumkan tadi. Selain petugas kesihatan daripada Kementerian Kesihatan, pelaksanaan PIK juga turut melibatkan petugas kesihatan daripada pihak swasta dan juga NGO. Ramai yang tanya berkenaan dengan penglibatan pengamal perubatan swasta. Dan saya ingin jelaskan bahawa Kementerian Kesihatan telah melantik Protect Health Corporation Sdn Bhd ataupun Protect Health, iaitu sebuah syarikat bukan berasaskan keuntungan di bawah Kementerian Kesihatan sebagai pelaksana dan penyelaras bagi penyertaan pengamal perubatan swasta dan NGO penjagaan kesihatan dalam PIK. Daripada keseluruhan 2,313 PPV di seluruh negara, penglibatan petugas kesihatan yang diselaraskan di bawah Protect Health, iaitu private healthcare providers as well as from the NGOs, adalah di sebanyak 1,954 buah PPV yang melibatkan pemberian vaksinasi sehingga 340,000 dos sehari. Kerajaan telah buat keputusan tersebut untuk melibatkan pengamal perubatan swasta untuk mengurangkan tekanan terhadap KKM dan juga petugas kesihatan awam supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada kawalan wabak COVID-19. Bagi petugas bukan kesihatan pula, PIK juga telah melaksanakan program mobilisasi sumber manusia merangkumi penjawat awam dalam sektor perkhidmatan kesihatan dan bukan perkhidmatan kesihatan, sukarelawan dan badan bukan kerajaan menerusi MyVac serta anggota pasukan keselamatan. Sehingga kini, seramai 16,133 orang sukarelawan bukan kesihatan yang juga terdiri daripada pelbagai pasukan keselamatan telah menyumbang bakti dalam pengoperasian PPV di seluruh negara dengan pecahan seperti berikut. Penjawat awam yang telah di-redeploy kepada PPV seramai 1,373, sukarelawan bukan kesihatan yang dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dan dibantu oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia seramai 7,724, Angkatan Pertahanan Awam APM seramai 3,275, Rela sebanyak 2,902 dan pasukan keselamatan ATM dan PDRM seramai 859.
Selain daripada kumpulan sukarelawan yang saya sebutkan, pelbagai entiti dan organisasi juga turut menyalurkan bantuan tenaga sukarelawan bukan kesihatan seperti entiti korporat, pihak swasta dan juga parti-parti politik. Berdasarkan angka yang telah disebutkan tadi, kita sememangnya tidak mempunyai masalah daripada segi kapasiti suntikan maupun ketersediaan petugas kesihatan dan bukan kesihatan. Namun, penghantaran bekalan vaksin serta jumlah dos yang diterima daripada syarikat pembekal vaksin tetap menjadi petunjuk utama dalam menentukan kadar vaksin di Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kerajaan telah mengamalkan multi-prong approach untuk mendapat portfolio vaksin kita. Dengan izin, we did not put all our eggs in one basket. Vaksin-vaksin kita datang daripada pelbagai negara dan menggunakan pelbagai platform. Ada yang datang daripada negara-negara barat, ada yang datang daripada negara China, ada juga perjanjian dengan negara Rusia. Ini memandangkan sudah berlaku masalah geopolitik vaksin dan kita telah ambil langkah untuk memastikan bahawa pendekatan Malaysia adalah multi-prong. Selain daripada itu, kita juga telah memperolehi vaksin yang dibangunkan menggunakan platform yang pelbagai. Antaranya platform tradisional seperti inactivated vaksin yang kita dapat daripada Sinovac, vaksin viral vector yang kita dapat daripada AstraZeneca dan vaksin yang platform yang terbaru iaitu vaksin mRNA yang telah pun kita perolehi daripada Pfizer BioNTech. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, bagi COVAX facility, kita telah perolehi 10% untuk penduduk kita, Pfizer BioNTech 70%, AstraZeneca 10%, Sinovac 20%, mungkin dengan tambahan 3 juta dos lagi, CanSino 10.9% dan Gamaleya ataupun Sputnik V belum lagi diluluskan oleh NPRA sebanyak 10% populasi kita. Sehingga 26 Julai yang lepas, jumlah vaksin yang telah diterima daripada syarikat pembekal menerusi perolehan kerajaan adalah sebanyak 23.88 juta dos. Daripada jumlah ini sebanyak 1,85,790 dos telah diterima pada suku pertama. 8,906,530 dos telah dihantar pada suku kedua, manakala bakinya adalah jumlah vaksin yang diterima pada bulan Julai ini. Selain daripada bekalan vaksin yang diterima daripada perolehan kerajaan, Malaysia juga telah menerima sumbangan vaksin daripada 3 buah negara. 3 buah negara tersebut adalah Jepun yang telah menyumbang 998,400 dos vaksin AstraZeneca yang diterima pada 1 Julai. Amerika Syarikat yang telah menyumbang 1,350,000 dos vaksin Pfizer yang diterima pada 5 Julai serta negara China yang menyumbang vaksin Sinovac sebanyak 500,000 dos yang telah diterima pada 16 Julai. Ini bermakna vaksin yang telah diterima oleh Malaysia menerusi perolehan kerajaan dan jumlah sumbangan daripada negara luar sehingga kini adalah berjumlah 26.38 juta dos. Selain 3 buah negara yang saya sebutkan tadi, kerajaan melalui Kementerian Luar juga sedang dalam perbincangan dengan beberapa buah negara lain yang telah menyatakan kesediaan untuk turut menyumbang bekalan vaksin kepada Malaysia seperti United Kingdom dan Arab Saudi. Penerima sumbangan vaksin daripada negara-negara ini akan dapat penerimaan sumbangan vaksin daripada negara-negara ini akan dapat membantu Malaysia untuk mempercepatkan lagi pemberian vaksin di samping bekalan vaksin yang telah dibeli oleh kerajaan. Bagi pihak kerajaan Malaysia di dalam Dewan Yang Mulia ini, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada negara-negara yang telah menyumbang vaksin kepada Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, berdasarkan jumlah vaksin yang telah diterima ini, pengagihan kepada negeri-negeri
telah dan sedang dibuat. Pecahan pengagihan jumlah dos vaksin kepada negeri-negeri sejak peak bermula sehingga 31 Julai adalah seperti berikut. Untuk kawasan Lembah Kelang yang meliputi Kuala Lumpur, Selangor dan wilayah Persekutuan Putrajaya sebanyak 9.09 juta dos. Negeri Sarawak sebanyak 3.65 juta dos. Negeri Johor sebanyak 2.06 juta dos. Negeri Sabah sebanyak 1.86 juta dos. Negeri Perak sebanyak 1.44 juta dos. Negeri Pulau Pinang sebanyak 1.26 juta dos. Negeri Kedah sebanyak 1.11 juta dos. Negeri Sembilan sebanyak 1.02 juta dos. Negeri Pahang 948,000. Negeri Kelantan 914,000. Negeri Terengganu 795,000. Negeri Melaka 623,000, Labuan 236,000 dan Negeri Perlis 218,000. Dalam banyak keadaan, CITF akan cuba memastikan keseimbangan agihan vaksin kepada negeri-negeri. Keseimbangan ini adalah dengan mengambil kira jumlah vaksin yang telah dihantar pihak pembekal, jumlah populasi setiap negeri dan sudah pastinya nilai ambang yang ditetapkan di bawah Pelan Pemulihan Negara agar setiap negeri dapat beralih daripada satu fasa kepada satu fasa berikut dalam tempoh masa yang tidak jauh berbeza antara satu negeri dengan negeri yang lain. Ada negeri yang minta supaya dipercepatkan dan saya telah menyatakan pada bulan Ogos ini kita akan membenarkan negeri-negeri yang mungkin terlewat untuk catch up kepada negeri-negeri yang berada di hadapan untuk pemberian vaksin. Walau bagaimanapun dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti contohnya jika fasa kawalan wabak perlu diaktifkan di satu-satu kawasan, CITF perlu membuat perubahan jumlah pengagihan vaksin yang telah dijadualkan bagi membolehkan kawalan wabak dapat melaksanakan vaksinasi kepada populasi di kawasan tersebut pada kadar yang segera, yang saya akan jelaskan nanti. Tuan Yang di-Pertua, kadar dan capaian vaksinasi COVID-19 di negara kita sangat bergantung kepada jumlah bekalan vaksin yang diterima daripada syarikat pembekal seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kita mula menerima jumlah dos vaksin yang lebih banyak pada bulan Jun dan jumlah ini akan terus bertambah pada suku ketiga iaitu bulan Julai, Ogos dan September. Sehingga 27 Julai, seramai 12.49 juta orang penduduk Malaysia atau bersamaan dengan 38.2% keseluruhan populasi telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin COVID-19. Daripada jumlah ini, 5.9 juta orang ataupun 18.1% populasi telah mendapat dos lengkap vaksin. Ini menjadikan jumlah vaksin COVID-19 yang telah diberikan adalah sebanyak 18.4 juta dos. Berdasarkan populasi dewasa pula, sebanyak 53.3% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos dan 25.2% populasi dewasa Malaysia telah menerima dos lengkap vaksin COVID-19. Bagi petugas barisan hadapan yang termasuk dalam kumpulan penerimaan vaksin fasa pertama, sejumlah 695,000 telah selesai menerima dos lengkap masing-masing. Jumlah ini adalah 195,000 lebih tinggi berbanding sasaran awal yang ditetapkan iaitu sebanyak 500,000 orang. Bagi kumpulan fasa 2, sehingga 25 Julai, seramai 2.89 juta orang warga emas iaitu 93% daripada jumlah keseluruhan populasi umur 60 tahun ke atas yang telah mendaftar sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi golongan OKU dan komorbid pula, masing-masing sebanyak 289,238 dan 6.32 juta orang telah menerima sekurang-kurangnya
1 dos vaksin atau diberikan janji temu dalam masa yang terdekat. Seperti mana yang saya telah nyatakan sebelum ini, kadar vaksinasi harian di seluruh negara akan mencapai purata sebanyak 150,000 suntikan dos sehari menjelang Jun dan jumlah ini akan terus meningkat pada suku ketiga. Pada bulan Jun yang lalu, purata suntikan yang telah dicapai adalah sebanyak 169,000 dos. Manakala bagi bulan Julai, sasaran purata yang telah ditetapkan adalah sebanyak 300,000 suntikan dos sehari. Sehingga semalam, purata yang telah dicapai pada bulan Julai adalah sebanyak 378,000 dos sehari. Ini bermakna telah berlaku peningkatan sebanyak 124% apabila dibandingkan kadar purata antara bulan Jun dan purata bulan Julai sehingga hari semalam. Sebagai perbandingan, peningkatan kadar vaksinasi pemberian vaksin semenjak mulanya peak pada bulan Februari hingga bulan Jun adalah sekitar 8 juta dos. Tetapi untuk bulan Julai ini sahaja, sehingga hari ini, pemberian vaksin telah melebihi 10 juta dos. Selain itu, kadar vaksinasi harian juga telah mencatatkan jumlah tertinggi pada hari semalam apabila 553,871 dos berjaya diberikan di seluruh Malaysia, yang mana semalam selama 356,112 orang adalah penerima dos pertama, manakala 197,759 orang adalah penerima dos kedua. Catatan semalam juga menyaksikan pemberian vaksin harian mencapai angka melebihi 500,000 suntikan bagi 2 hari berturut-turut. Pada hari Isnin yang lalu, 521,000 dos vaksin telah diberikan. Ini menjadikan jumlah bagi pemberian vaksin untuk 2 hari ini sebanyak 1.07 juta dengan penambahan penerima dos pertama sebanyak 2% populasi Malaysia atau bersamaan dengan 692,000 orang. Tuan dan Ketua, berdasarkan statistik yang dikeluarkan menerusi laman web Our World in Data yang dikendalikan oleh University of Oxford, sekarang ini kadar vaksinasi harian per kapita di Malaysia adalah antara yang terpantas di seluruh dunia. Peratusan penduduk Malaysia yang telah menerima vaksin bagi sekurang-kurangnya 1 dos juga pada semalam telah mengatasi beberapa negara maju seperti Jepun, Australia, Korea Selatan dan juga New Zealand. Selain daripada 3 fasa utama di bawah PIP yang sedang giat dilaksanakan di seluruh negara, fasa 4 atau fasa kawalan wabak juga akan sentiasa diaktifkan mengikut keperluan semasa. Menerusi fasa kawalan wabak ini, CITF akan membuat keputusan apabila terdapat satu keperluan yang mengambil kira kepentingan kesihatan awam untuk mempercepatkan vaksinasi di satu-satu kawasan yang sedang menunjukkan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Sehingga kini, CITF telah mengaktifkan 3 fasa kawalan wabak. Pertama, bagi pekerja sektor penting dan perlu yang harus bekerja sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan. Kedua, operasi kawalan wabak di Labuan disebabkan penularan varian Delta. Pada ketika itu, jumlah jangkitan yang direkodkan adalah setinggi 1,344 kes dalam masa seminggu di wilayah Persekutuan Labuan. Menerusi operasi kawalan wabak di Labuan ini, sehingga kini sebanyak 90% populasi dewasa telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Hasilnya, kes COVID-19 di Labuan telah menurun dan pada 26 Julai yang lepas, hanya 8 kes baru dicatatkan. Kadar kemasukan di hospital dan unit rawatan rapi disebabkan COVID-19 di Labuan juga sudah sangat berkurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Wilayah Persekutuan yang telah membantu usaha untuk mengawal keadaan wabak di Labuan dengan operasi vaksinasi. Yang ketiga, operasi lonjakan kapasiti ataupun Operation Surge Capacity di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya untuk memberikan keseluruhan
populasi dewasa yang telah mendaftar di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya supaya mereka menerima sekurang-kurangnya 1 dos pada 1 hari bulan Ogos. Bagi operasi ini, saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen daripada Bangi kerana turut bersama-sama CITF menjayakan operasi ini sebagai koordinator antara persekutuan dan negeri. Selain fasa kawalan wabak yang diaktifkan oleh CITF persekutuan, CITF negeri juga dibenarkan untuk melaksanakan fasa kawalan wabak mengikut keperluan bagi negeri masing-masing. Tuan Yang Dipertua, dalam memastikan capaian vaksinasi adalah menyeluruh serta sampai kepada setiap sasaran, PIK turut melaksanakan beberapa strategi. Sebagai contohnya, selain daripada pemberian vaksin di PPV, PIK juga dilaksanakan menerusi program jangkau luar dan unit bergerak. Menerusi kaedah ini, petugas kesihatan akan melaksanakan vaksinasi di kawasan-kawasan yang terpencil dan mempunyai kesukaran perhubungan seperti perkampungan orang asli, rumah panjang di Sarawak dan kawasan pedalaman di Sabah. Program jangkau luar ini turut diperluas ke kawasan-kawasan kampung yang mana seperti yang kita ketahui mempunyai populasi warga emas yang ramai dan mungkin tercicir daripada pendaftaran vaksinasi. Dengan pelaksanaan kaedah ini, pendaftaran dan vaksinasi kepada penerima terus dilaksanakan pada ketika itu. Tak perlu daftar di bawah MySejahtera dan sebagainya. Selain itu, unit bergerak juga telah menjalankan vaksinasi rumah ke rumah kepada golongan warga emas, individu telantar serta OKU. PIK juga telah mengaktifkan pemberian vaksin kepada golongan pekerja di pelbagai sektor dan industri yang diselaraskan oleh pelbagai kementerian. Menerusi kerjasama awam swasta, yang mana pihak majikan akan membiayai kos PPV, manakala pihak kerajaan akan menyediakan vaksin secara percuma. Usaha ini akan memudahkan usaha kerajaan untuk meningkatkan kadar vaksinasi di kalangan tenaga kerja di Malaysia dan mengurangkan bilangan kluster dalam kelompok tempat kerja. Antara kementerian-kementerian yang terlibat adalah Kementerian MITI di bawah program PIKAS untuk sektor perkilangan, sektor pembinaan yang diselaraskan oleh Kementerian Kerja Raya, sektor pertanian yang diselaraskan oleh MAFI, sektor peladangan yang diselaraskan oleh MPIK dan sektor peruncitan yang diselaraskan oleh KPDN HCP. Pada 27 hari bulan Julai, sebanyak 683,000 dos vaksin telah diberikan melalui program kerjasama awam swasta yang saya sebutkan tadi. Selain itu, pemberian vaksin kepada golongan penjaja dan peniaga kecil tanpa sebarang kos yang perlu ditanggung, golongan penjaja dan peniaga kecil sedang giat diusahakan antara lain oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Perpaduan Malaysia. Pelaksanaan program seumpama ini akan membolehkan sektor dan industri serta perniagaan kecil dan sederhana untuk terus beroperasi selain dapat memastikan para pekerja tidak kehilangan sumber pendapatan para pekerja dan kita dapat mengimbangi antara lives and livelihoods dengan izin. Tuan Yang Dipertua, wanita mengandung merupakan antara golongan berisiko tinggi mengalami gejala serius sekiranya dijangkiti COVID-19. Bagi memastikan golongan ini terlindung, JKJAV telah memutuskan agar wanita mengandung dengan usia kandungan antara 14 hingga 33 minggu diberikan keutamaan untuk diberikan vaksin COVID-19. Keputusan ini dibuat berdasarkan data serta maklumat terkini meyakinkan yang menunjukkan vaksin COVID-19 adalah selamat kepada golongan tersebut. Sehingga kini daripada 129,000 wanita mengandung yang telah berdaftar, 68,000 daripadanya telah pun menerima vaksin ataupun janji temu mereka. PIK juga turut memberikan keutamaan para pelajar yang akan melanjutkan pelajaran di luar negara. Satu ciri di MySejahtera telah diwujudkan mana para pelajar ini boleh memohon untuk mendapatkan janji temu vaksinasi sebelum mereka berlepas untuk pengajian tinggi di luar negara. Saya juga ingin memaklumkan bahawa satu kerjasama sedang dijalankan oleh CITF dengan Kementerian Pelancongan ataupun MOTAC, iaitu untuk mewujudkan travel bubble destination
Beberapa destinasi pelancongan seperti Pulau Langkawi dipercepatkan untuk mewujudkan gelembung perjalanan ataupun travel bubble untuk memulihkan sektor pelancongan negara kita. Tuan Yang di-Pertua, pada persidangan yang lalu, iaitu pada 7 Disember yang lepas, saya telah memaklumkan kepada Dewan ini bahawa kerajaan memperuntukkan sejumlah 3 bilion ringgit bagi tujuan perolehan vaksin sahaja, iaitu untuk hanya 70% penduduk Malaysia. Pada masa tersebut, anggaran 3 bilion ini diperolehi menerusi simulasi yang telah dijalankan dengan mengambil kira jangkaan harga purata vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkan ketika itu. Selain itu juga anggaran 3 bilion ini juga adalah tidak termasuk kos-kos lain yang perlu ditanggung bagi pelaksanaan PIK. Seterusnya pada 18 Januari yang lepas, di bawah pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan tambahan sehingga 5 bilion bagi pelaksanaan PIK yang ketika itu dijangka bermula pada bulan Mac dengan penambahan jumlah dos vaksin yang mencukupi bagi 120% populasi negara. Manakala pada 28 Jun yang lepas, Perdana Menteri melalui pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun pemulih sekali lagi mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 800 juta ringgit dengan jumlah dos vaksin ditingkatkan kepada 130% populasi Malaysia bagi tujuan stok penimbal serta mempercepatkan pelaksanaan PIK. Peruntukan 800 juta ini juga adalah termasuk tambahan bayaran allowance kepada sukarelawan kesihatan yang turut diperluas kepada mereka yang bertugas di lapangan selain PPV, selain kadar pembayaran allowance khas kepada petugas barisan hadapan kesihatan yang terlibat dalam PIK daripada RM200 Malaysia hingga RM600 Malaysia. Daripada beberapa pengumuman yang telah dibuat ini, peruntukan keseluruhan yang disediakan bagi pelaksanaan PIK adalah sebanyak 5.8 bilion ringgit. Daripada jumlah ini, sebanyak 4.8 bilion disalurkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala 1 bilion ringgit disalurkan kepada MOSTI ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Tuan Yang di-Pertua, pelaksanaan PIK memperuntukkan suatu perbelanjaan yang besar kepada negara. Sudah pastinya jumlah peruntukan sebanyak 5.8 bilion ini menimbulkan persoalan tentang bagaimana wang ini telah dan akan dibelanjakan. Berkenaan dengan perkara ini, Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC telah mengadakan prosiding sebanyak 2 kali, yang mana pada kali pertama pada 5 Januari yang lalu, Menteri Kesihatan dan saya telah memberi keterangan. Dan sekali lagi pada hari semalam, saya sekali lagi telah pun memberikan keterangan di hadapan ahli-ahli PAC. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, di dalam prosiding PAC ini, dokumen perjanjian perolehan vaksin, butiran perbelanjaan bagi PIK, termasuk harga pembelian setiap jenis vaksin, telah pun saya dedahkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara. Selain daripada PAC, pada hari Jumaat yang lepas, Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI juga telah memberikan keterangan kepada prosiding Jawatan Kuasa Pilihan Khas Kesihatan, Sains dan Inovasi. Bagi memastikan ketelusan dan keterbukaan PIK, taklimat telah pun diberikan kepada ahli parlimen dan saya memberi jaminan bahawa segala perbelanjaan dan segala perjanjian yang dilaksanakan dalam perolehan vaksin dan pelaksanaan PIK akan saya terus bentangkan kepada PAC tanpa apa-apa gangguan. Tuan dan Tuan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan merupakan satu ikhtiar serta usaha kita keluar daripada keadaan wabak COVID-19 yang telah mengubah kehidupan kita semua semenjak hampir 2 tahun yang lepas. Bagi pihak kerajaan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli masyarakat yang telah bersama-sama tampil ke hadapan untuk memastikan sasaran yang ditetapkan di bawah PIK dapat mencapai kejayaan. Saya juga, Yang di-Pertua,
ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan saya kepada petugas barisan hadapan, sama ada petugas kesihatan ataupun bukan kesihatan, yang telah membanting keringat tanpa mengenal penat dan lelah untuk membantu memastikan vaksin sampai ke lengan penduduk Malaysia. Kepada barisan hadapan yang terlibat dalam PIK, saya sanjung sangat usaha anda semua sehingga Malaysia hari ini mempunyai kadar vaksinasi yang terpantas, yang terbaik di dunia. InsyaAllah dengan kerjasama dan solidariti berterusan daripada kita semua, usaha yang sedang kita jalankan ini mampu mencapai kejayaan, memberi perlindungan vaksin kepada seramai mungkin penduduk Malaysia dalam masa yang terpantas dan seterusnya membolehkan kita keluar daripada masa sukar ketika ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat akan menjawab jam 4.30 petang.